Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil Ustaz Syukri hafizahullah selaku pengurusi pada malam ini. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal ahli jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, para pelajar, para santri, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama dan pangkat kedudukan tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang mana kita berkumpul adalah tujuannya untuk mengingati dan juga untuk kita menyambut ambang Ramadan Al-Mubarak. Dan saya pun tak tahu pengumuman macam mana. Pengumuman lah. Mereka buat pengumuman lah. Mereka buat pengumuman puasa bila abang lah. Tak tahu. Sebab kalau ikut di Mekah dengan di Mesir rasanya malam ni dah tarawih. Malam ni lah. Maksudnya sekarang masih siang ni pun. Kan 6 jam lewat daripada kita 6 jam lewat pada kita Islam. Ala kulli hal walau macam mana pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perhimpunan kita pada hari ini diberkati oleh Allah dan diberikan dengan kebaikan dunia dan akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semua, saya ni tak nak pandai bagi ceramah ni. Jadi kita baca kitab lah. Kita baca kitab sikit dan saya akan petik daripada beberapa buah kitab yang bicara berkenaan dengan Ramadan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau telah menyebutkan bahawa untuk seseorang tersebut dia tidak berpada dengan hanya melaksanakan puasa pada bulan Ramadan sahaja. Ini sebutan beliau dalam permulaan muqaddimah bagi adabus siyam, adab-adab berpuasa yang dibahaskan oleh beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan bahawa la yanbaghi an takhtasira ala sawmi syahri Ramadhan. Tidak sepatutnya bagi seseorang hanya bertumpu ataupun menumpukan puasa pada bulan Ramadan sahaja. Ini kalau kitab ni maksudnya kalau kita baca, sebaiknya dibaca sebelum Ramadan, iaitu bukan hanya berpuasa pada hari Ramadan sahaja. Sebaliknya berpuasa dengan waktu-waktu dan hari-hari yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hari Arafah, seperti pada hari Ashura, seperti 10 hari yang pertama daripada Zulhijjah, kemudian Isnin dan Khamis dan seumpamanya. Itu maksud beliau. Dan kerana apa? Kerana kata beliau, kalau hanya berpuasa pada bulan Ramadan sahaja dan meninggalkan puasa-puasa sunat yang lain, kata beliau, ini nanti kita akan merasa sesal di akhirat nanti ketika melihat orang-orang yang berpuasa banyak mendapatkan anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Itu kata beliau, fatatahassaru idza nazarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ila kawakibid durriyati wa hum fi a'la 'illiyin. Ini kamu akan rasa menyesal kelak bila mana melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa
seperti mana kamu melihat kepada kawakibud durriyah, ila kawakibi ad-durriyah. Kawakib ad-durriyah ni adalah bintang gemerlapan yang tinggi, duduk jauh di langit sana. Wahum fi a'la 'illiyin, dengan makna ahli yang berpuasa sering ini, yang sering berpuasa dan tidak meninggalkan hari-hari yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan untuk puasa, mereka berpuasa. Dia ada hari yang bersifat mingguan, ada hari yang bersifat bulanan, dan ada hari yang bersifat tahunan. Yang mingguan, Isnin dan Khamis. Yang bulanan, hari putih dan hari hitam. Hari putih 13, 14 dan 15. Tengah-tengah tu hari putih, jika putih disebabkan kerana bulan mengambang ataupun bulan penuh. Kalau hari hitam, maknanya hari yang bulannya gelap, iaitu pada hujung bulan 27, 28, 29, 28, 29 dan 30. Itu dipanggil hari hitam. Jadi kesemua hari ini bulanan. Dan ada hari yang tahunan, seperti hari Arafah setahun sekali, hari Ashura setahun sekali, hari Tasu'a 9 Muharram setahun sekali, 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, daripada hari pertama sampai hari ke-9, itu pun setahun sekali, dan seumpama. Jadi ini tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang mengambil berat terhadap waktu dan musim, kerana para ulama menyebut as-sufi ibnu waqtih. Orang sufi ini adalah anak kepada waktunya. Yani dia akan mengambil berat dengan urusan ibadah yang diberikan oleh Allah kelebihan pada waktu tersebut. Dan di dalam syurga, di dalam hadis Nabi menyebutkan anna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Dalam syurga ada satu pintu namanya Rayyan, yang akan masuk ke dalam syurga ini as-saimun, orang-orang yang berpuasa yaumal jumu'ah. Ada satu riwayat hadis yang kata akan masuk orang-orang yang beriman atau orang yang berpuasa pada hari Jumaat, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu ini melainkan yang berpuasa saja. As-saimun, yang berpuasa. Dan puasa ini bukan hanya puasa Ramadan. As-saimun dengan makna sini adalah yang banyak berpuasa. Yang banyak berpuasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan tadi. Fa idza daqalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ketika masuknya orang yang berpuasa ke dalam pintu Rayyan, setelah itu dah habis dah yang berpuasa, ditutup pintu Rayyan dan tidak ada lagi siapa yang boleh masuk melalui pintu tersebut. Dalam hadis juga riwayat Nabi SAW yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Ada dalam syurga pintu namanya duha, pintu duha dipanggil. Fa idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin aina alladhina kanu yudimuna salat ad-duha. Nanti hari kiamat akan ada suara yang akan menyeru, mana orang yang selalu melaksanakan salat duha. Fa hadza babukum fadkhuluh. Ini pintu kalian, masuk melalui pintu ini. Jadi ini pintu kepada orang-orang yang selalu melaksanakan solat duha. Solat duha 2 rakaat paling kurang, paling banyak 8 rakaat. Jadi 8 rakaat yang didirikan, 2 rakaat yang didirikan tadi mampu untuk menyelesaikan hak bagi tulang sendi kita setiap hari. Karena sendi kita ada 360 sendi. 360 sendi ini perlu dilaksanakan haknya. Sama ada dengan sedekah. Mungkin dengan satu sedekah kita bagi, satu sendi kita akan terlaksana haknya. Kita melakukan bercakap benda yang baik, tunai satu sendi kita dengan haknya. Kita solat 2 rakaat, solat sunat, tahiyatul masjid, tertunai sendi kita tadi dengan perkara tersebut. Susah tak nak buat, 360 nak kena buat. Tapi 2 rakaat duha menyelesaikan ke 360 hak bagi sendi tersebut. 2 rakaat saja. Tapi itu kita tinggal. Dan yang sering melaksanakan duha, dia akan masuk melalui pintu duha. Dan ini hadis diriwayatkan dalam Al-Awsat, dalam Mu'jam Al-Awsat, Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah. Dan ada lagi pintu dalam syurga dipanggil fil jannati babun yuqalu lahu al-farah. Pintu gembira. Pintu farah ni la yadkhulu minhu illa mufrihus sibyan. Tak akan masuk melalui pintu ni melainkan orang-orang yang menggembirakan kanak-kanak.
Dia masukkan kegembiraan kepada kanak-kanak, beli hadiah bagi kepada kanak-kanak, dan juga tidak bersikap keras dengan kanak-kanak dan seumpamanya. Jadi dia akan masuk melalui pintu al-farah. Ada babun khas liman yufrihu sibyan. Jadi orang yang selalu menggembirakan kanak-kanak. Jadi ada pintu untuk orang gembirakan kanak-kanak pun ada. Ini tengok budak-budak main masjid nak marah. Tengok budak-budak lari-lari sikit dalam masjid marah. Ya, kita tak benarkan untuk kanak-kanak bermain-main dalam masjid dengan makna sampai menghilangkan adab dalam masjid. Diberikan perhatian kepada mereka dan diingatkan mereka dengan adab dalam masjid. Masjid bukan tempat untuk main-main. Masjid adalah tempat untuk ibadah. Tetapi menjauhkan kanak-kanak daripada masjid bil kulliyah dengan secara total, maka ini tidak dituntut dalam agama. Orang sekarang makin jauh daripada agama. Kemudian ia ada hukum dan juga ada orang panggil murunah ataupun kelembutan di dalam hukum. Untuk kita bersikap tidak terlalu keras, maknanya perlu kepada bimbingan dan juga perlu kepada perhatian daripada ibu ayah untuk memaklumkan kepada kanak-kanak agar bersikap adab ketika di dalam masjid. Kurang-kurangnya anak-anak ketika datang ke masjid, mereka akan melihat ada majlis ilmu, ada majlis zikir, ada majlis mengingati Allah Azza wa Jalla dan seumpamanya. Maka ketika tersebut tidak akan menyebabkan kanak-kanak ini berasa jauh hati mereka daripada masjid dan pergi ke tempat yang akan melayan mereka dengan baik. Di mana? Di taman permainan ataupun di tempat-tempat yang tak akan halau mereka. Zaman dulu ada cyber cafe. Zaman lah ada apa nama? Budak-budak. Kan? Macam-macam lagi yang pelik-pelik ada. Budak-budak lah tak perlu pergi cyber cafe dah. Dia dah ada handset di tangan dia. Zaman dulu nak kena ada cyber cafe, nak kena pergi main ramai game. Lah ni tak ada dah. Lah ni dah semua di tangan mereka dan akhirnya budak-budak ni lalai dengan dunia mereka dan tidak tahu lagi adab, tidak tahu lagi bagaimana muamalah dengan orang tua dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana dijauhkan daripada norma agama dalam kehidupan mereka. Sama. Maulana Syekh Ali Jumaah guru kami pernah melihat kanak-kanak dilarang pada ketika beliau sedang mengajak dalam masjid di Mesir. Waktu tu dia mufti di Mesir. Jadi ketika sedang dia duduk mengajak tu, tengok ada sebahagian orang tua-tua marah budak-budak yang bermain di belakang masjid waktu tersebut. Waktu tu Syekh tengah duduk mengajak. Dan apa kata Syekh? Kita sibuk. Biarkan mereka main dulu. Dan mereka nak lari-lari tu, tak apa. Yang penting jangan sampai orang panggil mengganggu dan sebenarnya. Taklah terlalu bising sangat pun. Dia sekat lari-lari saja. Saya kata sibuk. Biarkan mereka main dulu. Karena kalau kamu halang dan marah mereka ketika ini, maka mereka nanti akan jadi benci dengan masjid. Dan sekarang ni kata Syekh, kurang-kurangnya mereka sedang lari dan melihat ibu mereka, ayah mereka sedang berada dalam majlis ilmu, mengaji dengan seorang guru di depan. Dan ini akan terpasak kuat dalam otak fikiran mereka, besar nanti, saya pernah ada dalam majlis yang begitu. Tapi kalau dah dimarah daripada mula mai, dan kemudian nanti dia akan kata, tapi di sana ada beberapa orang singa, dan juga orang-orang yang ganas dan menakutkan. Yang menakutkan kami untuk sampai ke tempat tersebut. Kalau mai saja, misai dia, tu dia bertaring. Ya. Dah mula dah nak marah kepada anak-anak pelajar. Kita pakai? Ya. Tu je penuh. Ya. Anak-anak pelajar nanti akan dia kata dimarah oleh orang panggil AJK masjid ke ataupun ada seorang pakcik ni memang tugas dia nak marah budak-budak. Tak bagi mereka kegembiraan. Ya. Buat apa cara pun, maksudnya kita kena fikir cara macam mana nak bagi mereka datang ke masjid dan dididik dengan adab. Bukan suruh dia pemain. Bukan suruh buat dalam masjid ni ada orang panggil funfair. Tak. Tentu bukan tempat dia. Masjid bukan tempat dia macam tu. Tapi dijadikan tempat ini tempat yang tidak orang panggil jauh diri kanak-kanak daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu ayah kena ambil berat jugalah dengan urusan tersebut bagi menjelaskan adab kepada anak-anak tersebut, kepada ibu dan kepada mereka agar mereka tidak menjauhkan diri daripada majlis ilmu
dan juga daripada masjid dan rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang kita baca tadi, ada pintu Rayyan, ada pintu Duha, ada pintu Farah, pintu gembira. Hasilnya apa dia? Hasilnya adalah anna kulla man aksara naw'an min al-ibadati khussa bi babin yunasib. Sesiapa yang membanyakkan ibadah membanyakkan ibadah, maka dia akan dikhususkan dengan pintu yang tertentu yang dia boleh masuk dari mana pintu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau orang tadi melaksanakan dalam kehidupannya dengan pelbagai jenis ibadah, puasa dia buat, sedekah dia buat, solat dia buat, menggembirakan kanak-kanak dia buat, solat duha tidak tinggal, maka dia akan dijemput untuk masuk ke mana-mana pintu kerana kesemua amalan tadi dilaksanakan oleh orang tadi. Tetapi yang akan masuk satu sajalah. Dia akan dijemput takriman lahu, sebagai memuliakan dia, maka dijemput dia masuk ke mana-mana pintu. Tetapi dia akan memilih satu saja pintu yang dia sering melakukan amalan tersebut, dan ketika dijemput nanti masuk ke satu pintu tersebut, kalau kita bukan ahli dalam bahagian tadi, contohnya kita bukan banyak puasa, kita akan rasa menyesal nanti ketika melihat orang yang berpuasa disambut untuk masuk melalui bab Rayyan. Tak akan menyesal waktu itu. Ahli syurga pun ada penyesalan. Tu nak masuk syurga tu pun sesat lagi. Silap dulu saya tak buat macam tu. Dan mereka berharap agar boleh hidup semula untuk melakukan amalan tersebut. Kalau tengok orang yang jihad di jalan Allah mati masuk ke pintu yang orang-orang berjihad, dia akan rasa menyesal, kenapa aku tak berjihad dulu di jalan Allah. Kalau tak ada peluang contohnya. Kalau tengok pintu solat, orang yang semayang dan tidak tinggal solatnya dengan sungguh-sungguh, solat malamnya, solat duha dan seumpamanya, dia akan menyesal waktu itu ketika dia tidak membanyakkan amalan tadi ketika di dunia. Karena itu, apapun perlu untuk kita bersiap ataupun menyediakan diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah dalam bulan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Karena apa? Karena disebut dalam hadis, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana min al-yumni wal barakah, latamannau an yakuna haulan kamila." Kalaulah seseorang tadi mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan fil min al-yumni wal barakah. Al-yumni bermakna al-barakah juga, sama makna dia. Iaitu dengan keberkatan yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan, latamannau an yakuna haulan kamila. Mereka berharap agar setahun itu adalah Ramadan. Mereka berharap kalau dia nampak apa yang ada dalam bulan Ramadan seperti yang dibukakan oleh Allah kepada ahlullah dan juga kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka dia akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Ada orang nak masuk Ramadan ni, dia mula masuk Ramadan dah, kena puasa pula. Tidak tiang siang boleh juga kan, kena kacang. Ni tak boleh dah. Siang-siang boleh juga cok kodok, cok udang ke apa ke. Ni tak boleh dah. Pada hari lain tak makan pun. Tapi tahun Ramadan tu dia bergedik nak cari juga pendatang tu kan. Semua. Hak yang isap rokok, tak isap rokok pula siang-siang dia. Tak ada khilaf ke benda tu kan. Hak yang orang panggil apa? Macam tu lah. Amalan-amalan nanti dia akan mula fikir. Dan pada orang yang reti dan tahu tentang Ramadan, dia akan harap satu tahun itu Ramadan. Bukan bulan Ramadan 30 hari saja. Atau 29 hari saja. Tapi dia akan harap setiap masa adalah Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan lagi, man sama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah. Jadi iman dengan makna al-iman wa tasdiqu bi wa'dillah. Dia beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan Ramadan. Wal ihtisab dengan makna ikhlasulillah. Ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak berharap kerana benda lain. Saya bukan puasa kerana saya nakkan kesihatan. Saya bukan puasa kerana saya malu kalau saya tak puasa. Ada orang macam tu. Malu tak puasa. Yang budak pun puasa, takkan aku tak puasa. Tak. Laisa lihadhihi niyyah. Bukan kerana niat-niat tu. Tapi lillahi ta'ala. Saya puasa kerana Allah yang suruh saya puasa. Dan ibadah puasa ni ajaib. Ibadah yang orang tak nampak surah. Sifatnya adami. Sifatnya adamiyah.
Seakan-akan macam tak ada depan mata kita. Hai'ah bentuk puasa tadi. Sembahyang ada bentuk. Orang nampak daripada jauh angkat takbir. Allah. Lepas tu kalau kita angkat takbir daripada jauh, antara hikmah angkat takbir, Allahu Akbar macam ni. Daripada jauh orang yang tak nampak dan tak dengar suara kita, dia tahu kata orang tu tengah sembahyang. Sebab dia angkat tangan macam ni. Okay? Ada hai'ah makhsusah. Ada bentuk yang tertentu. Haji. Ada bentuk tertentu. Kena pergi ke Mekah. Dan tawaf di keliling Kaabah. Sa'i di Safa dan Marwah. Dan kalau pergi haji pula, kena wukuf di Arafah. Mabit di Mina. Rabiul Jimar. Dan seumpamanya tu akan dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan haji dan juga umrah dan seumpamanya. Ada hai'ah bentuknya. Zakat. Keluar duit. Puasa. Tak ada. Puasa ada tanda. Tak ada tanda apa. Nampak macam orang lain. Buat kebun macam orang lain. Tapi sedang puasa. Faham? Naik kereta, naik motor, jalan kaki. Dan semua buat kerja macam biasa. Tapi sedang berpuasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Puasa adalah bagiku, kata Allah, pahalanya. Kenapa? Kerana setiap orang yang berpuasa, setiap orang yang melakukan amalan dia tadi diketahui dan juga dimaklumkan qadar pahalanya. Kemungkinan kita tahu dan kemungkinan tidak kita ketahui, tapi malaikat tahu. Malaikat Allah tahu amalan tadi berapa pahala yang akan dapat. Tapi puasa tak diketahui. Hanya ditulis nanti dalam buku amalan, dia ni berpuasa. Itu je. Amalan berapa banyak dapat? Tak tahu. Sebab setiap amalan dia akan ada 10 kali ganda pahala ke 700 kali ganda pahala. Tapi puasa tak ditulis. Karena fa innahu li. Tu milik aku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikannya. Apa makna wa ana ajzi bih? Ana ajzi bih dengan makna hadza li ta'zimis saum. Untuk mengagungkan puasa, maka Allah Ta'ala kata, aku sahaja yang akan bagi pahalanya dan aku saja yang tahu berapa kadar yang akan diberikan kepada orang yang puasa. Jadi sangat rugi orang yang tak puasa. Itu dalam di akhirat nanti disebutkan dalam hadis. Ada satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khabar, dalam satu khabar disebut annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamati bakiyan. Kira nanti ada seorang pemuda nanti akan dibawa pada hari kiamat dalam keadaan menangis, bakiyan, ani hala kaunihi bakiyan. Hal keadaan dia menangis yang sangat teruk pada waktu itu. Wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ila an-nar. Malaikat pula akan pegang dan pukul dia, bukan seorang, yadribunahu. Ramai malaikat akan pukul dia. Dia seorang dia aja. Malaikat akan tarik dia. Dia teriak-teriak ni. Nak bawa pergi ke neraka. Dipukul lagi. Dan diheret dia masuk ke neraka. Fayuqalu. Lalu ditanya. Makana zambuhu. Tu apa dosa orang tu? Orang muda tu. Sampai macam tu sekali dilakukan. Yuqal fayaquluna. Lalu dijawab. Hadha rajulun adraka ramadana. Fantahaka hurmata ramadana. Wa asallaha ta'ala fihi. Ini orang yang mana telah bertemu dengan Ramadan. Pemuda ni. Pemuda sini maksudnya sekali dengan orang perempuan. Jadi pemuda ni ala sabilil ghalabah. Bagi menang, bagi sebut lelaki, masuk ke dengan perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, tu perempuan saja boleh jadi. Tapi ni lelaki disebut ni maknanya individu. Siapa? Individu ini mendapati Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tetapi dia mencari kehormatan Ramadan dengan melakukan maksiat kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Apa kata orang yang bertanya tadi? Yuqalu suhqan lahu wa bu'da. Maksudnya rugilah dia, kesianlah. Habislah dia. Kalau kita orang Kedah kata mampu. Tu. Jam. Habis tu tak ada apa. Suhqan lahu wa bu'da. Jauh sangat dah. Teruklah dia. Jamlah dia ni. Habislah macam-macam tu. Sebab tu orang yang tidak melakukan ibadah puasa dan juga Ramadan ni dianggap dengan main-main, maka ketika sebut sangat kerugian yang besar. Malah ada orang yang menjaga kehormatan Ramadan, diceritakan ada orang yang jaga kehormatan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dengan kebaikan yang luar biasa. Ada seorang lelaki, diceritakan lelaki tersebut bukan orang Islam, dia Majusi. Ceritakan kata dia ni orang Majusi, tetapi disebabkan kerana dia memberikan
kehormatan kepada Ramadan. Diceritakan bahawa dia pernah memukul anaknya yang makan pada siang hari Ramadan. Seorang Majusi melihat anak dia makan pada siang Ramadan, Majusi sembah api. Banyak di belah Iran. Tapi sekarang ni kalau kata ni hak sembah api, macam agama Hindu contohnya. Jadi dia tengok anak dia makan pada siang Ramadan bihadratil muslimin, di depan orang Islam. Anak duk makan. Fadarabahu, lalu dia pukul anak tadi. Bila dia pukul anak tu, qala lima la hafizta hurmatal muslimina fi Ramadan. Lalu ditanya ke anak dia, kata, kenapa kamu tak jaga kehormatan di depan golongan muslim? Ini kan bulan Ramadan. Mana patutnya kamu jaga, jangan makan depan mereka. Mereka sedang puasa, kamu pergi makan depan mereka. Famata fi dzalikal usbu'. Lelaki Majusi ni mati pada minggu tu. Ayah ni, pukul ni mati. Bila dia mati, ra'ahu alimul balad. Ada seorang alim di negeri tersebut. Alim ni orang Muslim lah, seorang alim, dalam mimpi dia tadi melihat lelaki Majusi ni fil jannah, dalam syurga. Dalam syurga. Lalu dia tanya, alasta kunta majusiyan? Bukan kamu orang Majusi kan? Macam mana kamu masuk syurga? Qala bala, bahkan kata dia, memang saya Majusi, walakin lamma hadarat wafati akramanillahu bil islami lihtirami syahra Ramadan. Kata beliau, tetapi ketika saya hampir mati, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya anugerah hidayah. Saya masuk Islam sebelum saya mati, dan saya mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Lihtirami li syahri Ramadan. Karena saya menghormati bulan Ramadan. Tengok. Ini diceritakan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Yang ini dinukilkan oleh Maulana Al-Habib Zain bin Sumit rahimahullah taala dalam kitab beliau ini, yang disusun oleh murid beliau. Jadi, hanya kerana hormat dengan Ramadan, Allah Ta'ala kurniakan hidayah. Macam mana kalau kita muslimin tidak hormat dengan Ramadan? Ada orang tua dah, tak boleh lagi nak puasa sampai lah. Betul pakcik? Ada orang kampung ni, tak ada orang. Tak ada kot. Padang kulim ni tak ada ni. Kalau ada, kita bagi makan buah kulim. Kalau orang tahu masuk hutan, buah kulim ni, kalau landak makan buah kulim pun jam. Melelong ke landak. Jadi kalau orang padang kulim duk pergi tak puasa juga, kita bagi buah kulim lah. Berat ni. Boleh. Jadi buaya yang dirahmati Allah, tengok macam mana orang yang dimuliakan oleh Allah dengan hanya memuliakan Ramadan. Dihikayatkan oleh sebahagian ahli ilm. Ini azan dulu ke terus? Macam mana? Masjid di sini azan dulu terus ya. Dihikayatkan daripada sebahagian ahli ilm, diceritakan bahawa kana indana rajulun ismuhu Muhammad wa kana la yusalli illa qita'an fa idza daqala syahru Ramadan zayyana nafsahu bis-siyabil faqirah wat-tib. Ada seorang lelaki diceritakan oleh seorang ahli ilm, seorang ulama cerita, ada di tempat mereka seorang lelaki namanya Muhammad. Lepas tu ada sebahagian orang dia tak bubuh nama anaknya. Kalau di Turki, dia pun tak bubuh anak dia pun nama Muhammad dengan jelah. Dia bubuh nama Mahmad. Dia sebut macam tu sebab tak mau nanti kalau anak dia akhlak tak baik, orang pergi panggil Muhammad. Muhammad pada tu nama Nabi SAW. Lepas tu sebahagian ulama mengatakan makruh meletakkan nama anak tadi, sunat meletakkan nama Muhammad kepada anak kita, tetapi dilarang untuk kita mencelanya dengan nama tersebut. Kita nak marah ke anak kita contohnya, nama dia Muhammad, kita pun nama dia Muhammad. Lepas tu kita nak marah ke dia hari tu, kita bodoh hang ni pun. Sebut nama tu. Tu tak boleh. Lepas tu kena beringat, kita kalau jadi pak, bubuh nama anak dengan mulia, jangan maki anak kita dengan nama tu. Buh nama lain, panggil dia abang ke apa semua, waktu nak marah buh panggil abang. Tapi kalau kata waktu nak puji dia, sebut nama dia. Kenapa? Kerana nama dia nama yang mulia, nama Nabi kita Muhammad SAW. Lelaki ni namanya Muhammad, tapi dia tidak pernah semayang melainkan sikit sangat. Mayang dia sikit-sikit je. Mayang subuh, zuhur, asar tak mayang, isyak tak mayang, maghrib pun tak mayang. Dia qita'an, ainadiran, maksudnya mayang sikit-sikit. Tapi kalau masuk Ramadan, ajaib, dia ni terbalik. Dia akan menghiaskan diri dia dengan pakaian yang indah dan dipakaikan dengan minyak wangi yang mahal.
yasumu wa yusalli. Lalu dia pun akan menunaikan solat dan berpuasa. Ramadan ya, puasa, semayang tak tinggal. Malah yaqdi ma fatahu, dia akan qada pula solat dia hak lepas. Hak yang lepas dia tinggal itu, dia akan qada dalam bulan Ramadan. Faqultu lahu fi dhalik. Orang alim ni tanya kepada Muhammad ini. Hadha syahrut taubah. Lalu ditanya, kenapa kamu buat macam tu? Lalu Muhammad ni jawab, hadha syahrut taubati wal rahmati wal barakah. Ini bulan taubat, bulan rahmat, bulan barakah. Asallahu an yatajawaza anni bifadlih. Saya berharap moga Allah Ta'ala akan melepaskan saya dengan keampunan dan juga kelebihan Allah dalam bulan ni. Allah lepaskan saya dan ampunkan saya. Famata. Tak lama lepas tu dia mati. Laki ni mati. Nama Muhammad ni mati. Fara'aituhu fil manami faqultu lahu. Maka alim ni kata beliau, saya melihat beliau di dalam mimpi. Lalu saya bertanya kepada beliau, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada kamu, wahai Muhammad? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah ampunkan aku kerana aku memuliakan bulan Ramadan. Allah. Ini disebut oleh Al-Imam Zainuddin Malaybari As-Saghir dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Syekh Zainuddin Malaybari sebut dalam kitabnya Irsyadul Ibad tentang kisah tersebut. Itu ibu ayah dirahmati Allah. Ramadan ni benda yang besar. Jangan kita abaikan dan jangan kita rugikan untuk kita melakukan perkara-perkara yang di luar daripada sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan dengan ibadah. Kita abaikan ibadah. Kita lakukan benda-benda yang bercanggah dengan ibadah. Maka ini kerugian yang besar. Entah lagi kalau buka puasa pada siang Ramadan tanpa uzur. Sengaja buka puasa. Berat. Cukup sekadar hormat. Kadang orang masuk syurga dengan hormat saja. Tengok. Berapa ramai yang masuk syurga dengan hormat. Dan berapa ramai yang dijauhkan daripada syurga bitarkil hormat. Dengan meninggalkan kehormatan. Meninggalkan rasa hormat. Menyebabkan dia tidak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang yang apa beza Abu Talib dengan Abu Jahal. Abu Jahal tidak ada hormah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidina Abu Talib lahu hormah dan dia ada hormah dengan Sayyidina Rasul. Maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya, kalau dengan riwayat yang sebut dalam hadis Sahih Muslim, rajulun yang terkena dengan siksaan neraka yang paling ringan adalah yang duduk di tebing neraka, dipakaikan kasut daripada besi dan kemudian panas api neraka tadi akan membakar di bawah besi kasutnya tadi dan menggelegak otaknya. Yudahdih. Maksudnya dalam riwayat tadi sampai menggelegak otaknya tadi. Maka itu katanya Sayyidina Abu Talib. Tapi pandangan yang kedua yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dan juga yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah, yang disebut dalam kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, kata beliau, Abi Talib masuk syurga Allah Ta'ala dan beliau termasuk minan najin, orang-orang yang berjaya di akhirat nanti. Dan ini adalah sebab apa? Bisa lebih hormat. Karena kehormatan dia dengan Rasulullah. Dan dia memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dengan ada hormat, orang tadi diberi oleh Allah anugerah. Tidak ada hormat, maka Allah Ta'ala jauhkan dan diletakkan bersama dengan binatang ternak sahaja. Jadi kena ada hormat. Sebab tu dalam riwayat hadis Sayyidina Abi Hurairah disebutkan dalam Irsyadul Ibad juga, man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin raqqasahu Allahu lahu wala maradin. Siapa yang buka puasa pada hari Ramadan tanpa rukhsah, tak ada sebab apa, tanpa keringanan, bukan sebab musafir contohnya, atau wala maradin, bukan sebab sakit, sengaja buka puasa, lam yaqdihi sawmud dahri kullihi wa in shama. Dia tak akan mampu untuk nak menggantikan semula satu hari yang dia sengaja tinggal tadi, walau dia puasa sepanjang tahun sekalipun. Jadi habis itu tak boleh nak qada kan? Dah, qada kena qada. Tapi pahala tak akan patah balik dah. Qada ya wajib. Bara'atuz zimmah untuk kita selesai tanggungjawab kita. Tapi boleh patah balik pahala Ramadan yang kita tinggal sehari itu, tidak akan tinggal lagi. Tak akan boleh untuk kita nak patah balik semula untuk dapatkan kembali dengan pahala tersebut. Para hadirin ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ada satu kisah disebutkan oleh para ulama tentang kelebihan ataupun para awliya terdahulu macam mana mereka dapat dengan Ramadan. Satu dalam, kalau kita buka dalam kitab Kashful Lizam an As'ilatil Anam, kitab Jawi Lama,
cerita berkenaan dengan soalan-soalan yang pelik-pelik. Dalam tu banyak soalan pelik-pelik dan dijawab oleh sahibul kitab, Syekh Syekh Zain kata Islam Al-Fatani. Dia karang kitab tadi dan disusun soalan-soalan yang ajaib-ajaib, lalu dijawab oleh beliau berdasarkan pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Banyaklah soalan yang tu pelik-pelik. Antaranya, kalau seorang ni tengah termasuk ke dalam lubang faras yang besar, contohnya gergasi, kita masuk lautan, masuk tengok berehat-berehat, keluar ni rupanya duduk dalam lubang kemaluan gergasi hak betina. Agak nak kena mandi wajib tak? Itu soalan. Kita pergi masuk duduk dalam tu, pergi berehat, pasang hemok lagi, pasang hemok, duduk dalam tu, keluar lah gergasi betina tengah duduk tidur, kita tak sedar pergi masuk dalam lubang kemaluan dia, faras dia, masuk dalam faras. Nak kena mandi wajib tak? Untuk pandangan muktamad, kena mandi wajib. Kenapa? Karena dah masuk sekali dengan kepala kemaluan kita, masuk sekali, bukan kepala kita pun masuk dalam tu. Itu antara soalan yang tu dan dijawab dalam kitab tu. Dan ada soalan lagi tanya dalam bab berkenaan dengan Ramadan. Itu dalam kitab tu yang cerita masalah kalau kata seorang tadi bersetubuh dengan anjing, kemudian keluar anak orang bersetubuh dengan anjing, kemudian keluar jadi orang. Jadi macam mana hukum orang ni? Boleh kahwin ke tak boleh kahwin? Kalau jadi tu imam, boleh tak kita ikut belakang dia? Semua orang kampung tahu kata dia ni anak anjing. Mak dia anjing, pak dia orang. Ataupun pak dia anjing, mak dia orang. Keluar kan? Yang tu masalah hukum lagi. Lagi kalau kata lembu dengan lembu bersetubuh, keluar orang. Lembu jantan setubuh dengan lembu betina, keluar orang. Jadi itu imam dah tu. Lepas tu khutbah Jumaat, khutbah Hari Raya Aidil Adha, lembu tak ada kampung tu, boleh sembelih dah tu imam. Ada? Lagi tak ada sebut. Boleh sembelih dah tu imam tu? Boleh, kerana dia anak lembu. Dia lembu sebab masalah dia lembu betina dengan lembu jantan. Dia kalau tak, yang masalahnya kalau orang bersetubuh dengan lembu, keluar anak orang. Ni jadi masalah. Kerana apa? Kerana dia akan ada satu masalah ni, kerana waktu tu dia ada nasab orang juga dalam diri. Walaupun dari segi untuk nak sambung nasab tidak boleh lah, sebab dia tak tahu orang ke lembu ni. Ni tak boleh. Tapi kalau dia lembu dengan lembu, keluar orang, ayat ni antara hukum Tok Imam boleh disembelih. Contoh dia kalau jadi Tok Imam lah. Jadi Tok Imam berkhutbah dah pasal kena korban semua ni, turun-turun dia kata lembu tak ada Tok Imam. Jam Tok Imam tu. Memang kata tak apa, boleh aku lah. Baik. Salah satu soalan ditanya dalam tu, masalah berkaitan dengan, dan yang ditanya dalam tu, kalau orang ni mimpi jumpa Rasulullah, dalam mimpinya dia melihat bahawa Rasulullah sebut kepada dia dalam mimpi, esok puasa. Tengok-tengok bangkit esok. Bukan bangkit esok, malam tu. Kalau malam tu dia mimpi, Rasulullah kata esok puasa. Nabi kata. Dan kemudian Jabatan Falak dan mohor besar raja-raja bagi tahu kata tak puasa lagi esok. Baik nak ikut mana? Ataupun satu lagi masalah, esok raya. Kalau esok dah raya dah, teruk sangat tu. Kan? Tunggu. Boleh jadi ke esok raya? Tiba. Ramadan tak masuk lagi. Ni kalau kata dah hujung Ramadan, tengok-tengok ada seorang ni mimpi kata esok raya. Nabi sebut daripada dalam mimpi, esok raya. Ataupun esok tak raya, Nabi kata. Tapi orang kampung semua dah tengok, dan kemudian ada orang yang dah nampak anak bulan, khususnya pihak daripada yang berwajib, nampak dah anak bulan. Baik nak ikut siapa? Ni. Nak ikut mana? Ada satu kisah berlaku di Tarim dulu. Disebut dalam kitab saya baca. Sabata syahru Syawal fi ba'di sinin 'inda al-qadi bi Tarim. Telah sabit bulan Syawal pada sebahagian tahun di Tarim, satu ketika dulu di sisi seorang qadi di Tarim. Tarim di Hadramut.
Fajtama'a as-sadatu ahlul balad di salatil Aid. Maka orang ramai pun para sadah ahli balad, ketua-ketua pemimpin-pemimpin negeri pada waktu itu di Tarim, akad berkumpullah untuk menunaikan solat hari raya. Wa ta'akhkhara ba'du sadati min ahli al-Aidrus 'anil khuruj. Dan kemudian ada sebahagian daripada pimpinan masyarakat di kalangan ahli keluarga Al-Aidrus, keluarga Nabi SAW daripada marga Aidrus, terlambat atau dia tak mai semayang hari raya pada pagi. Fasara al-qatibu ila baitihi. Maka tuan khatib masjid tu keluar pergi ke rumah seorang sadah ni. Ini orang besar dah ni. Jadi kalau dia tak mai mayang raya tu, pelik ni. Lalu depa pun pergi ke rumah dia. Sampai ke rumah khatib ni, sampai ke rumah sadah ni, Sayyid ni, Habib ni, sa'alahu an sababi ta'akhuri. Lalu dia tanya, kenapa tuan tak mai ke masjid? Kita nak semayang raya ni. Faqala al-Habib, maka kata Habib, Habib ni sebut, dia kata apa? Inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-barihata. Semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Faqultu wa qultu lahu hadhihi al-lailah min layali Syawal. Semalam saya mimpi. Lalu malam yang mimpi tu saya kata, ya Rasulullah, ni malam Syawal kah? Dan esok pagi akan raya ni. Lalu Nabi kata, la. Nabi jawab, la. Idzan ana la uftiru hadzal yawm. Jadi kerana sebabkan Nabi jawab dak tu, saya tak buka puasa lagi ini hari ni. Kata dia. Sebab Nabi jawab semalam bukan puasa, bukan raya lagi kat saya. Tapi ahli balad dah raya dah. Jadi sebab tu dia tak keluar rumah. Dia duduk kat rumah. Nampak? Yang akhlak orang dulu macam mana? Kalau kita, tulis Facebook tu, saya mimpi semalam tak puasa lagi. Betul apa mimpi ke orang? Mimpi seorang-seorang jadi lah. Ini minta hati. Ni tengok. Habib ni dia duduk rumah, tak keluar. Kemudian khatib pergi rumah. Kata, kenapa tak mai? Kata, semalam saya mimpi jumpa Rasul. Saya tanya kepada dia, malam ni ya Rasulullah, ni malam raya ke? Rasulullah kata, tak. Dan semua Nabi la tu, Nabi kata, tidak. Ana la uftiru hadzal yawm. Jadi hari ni saya tak buka puasa. Faqala al-khatib lil Habib. Lalu tuan khatib ni kata kepada Habib ni, anta ra'aitahu fil manam. Wahai Habib, kamu tengok Nabi dalam mimpi. Wa ana ra'aituhu fil yaqadah. Kamu jumpa dia dalam mimpi dia. Saya tengok Nabi jaga tu. Ni depan-depan saya nampak Nabi. Wa qala li, dan Nabi sebut kepada saya, al-lailatul barihatu min layali Syawal. Semalam saya jumpa Nabi yaqadah. Kamu jumpa Nabi tidak? Saya mimpi. Saya jumpa tu Nabi yaqadah. Ini orang kamu tak ada Wahabi kan? Tak ada Wahabi, alhamdulillah. Abang Syukri kalau ada Wahabi mana? Ustaz Syukri kita mana? Baik. Abang Syukri. Ustaz Syukri kalau ada Wahabi kampung ni kena tahu lah. Tak boleh balik dah masih tumbuh dah tu. Jadi dia kata, kamu tengok dalam mimpi wahai Habib, saya jumpa Nabi yaqadah. Jaga depan. Apa berlaku ulama kalau nak bincang bab yaqadah pula ni panjang ibu-ibu semua. Tapi saya nak beritahu kata yaqadah harus berlaku. Walaupun ada sebahagian ulama tolak. Kata kalau berlaku yaqadah, bukan yang tolak bukan kecil anak lah. Yang tolak Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sahib Fathil Bari. Tolak. Yang tolak juga adanya Habib Husain Al-Ahdal. Habib Husain Al-Ahdal juga menolak berlakunya yaqadah. Dan ada beberapa orang lagi ulama yang menolak yaqadah kepada Nabi. Hujah mereka apa dia dalil mereka yang mereka kata berlaku, tidak boleh berlaku yaqadah. Kalau berlaku yaqadah, kata dia, yang pertama akan berlaku kosong kubur Nabi daripada Nabi. Maksudnya kalau kita orang Malaysia, seorang boleh nampak Nabi secara jaga di Tarim. Tengok ni di Tarim, di Hadramut, bermakna Nabi keluar daripada kubur, bertemu di Tarim. Maknanya kubur Nabi kosong pada waktu itu. Jadi kalau kubur Nabi kosong, di Madinah orang tak berhenti pergi Madinah. Sampai depan makam Nabi bagi salam, maksudnya Nabi tak ada dalam kubur waktu tu. Ini jadi mustahil, kata dia. Sedangkan dalam hadis sebut, kata Nabi tidak akan meninggalkan tempat sebut untuk jawab salam. Macam mana? Yang kedua, kata mereka, kalau yaqadah berlaku, bermakna Nabi akan dilihat nanti di suk, di pasar. Dan kemudian orang pada waktu itu tidak akan terputus untuk jadi sahabat Nabi SAW. Tetap akan jadi sahabat sampai ke sudah. Terjawab macam tu. Dijawab balik oleh para ulama, kata tidak semestinya kalau kata berlaku yaqadah di Tarim,
berlaku yaqazah di Malaysia oleh seorang wali di Malaysia contohnya melihat Nabi secara jaga, bermakna Nabi akan keluar daripada kubur. Tak, Nabi tetap berada di maqam Nabi di Madinah dan dilihat Nabi di mana-mana tempat. Mustahil? Mustahilnya. Bulan di atas langit sana, dilihat di semua tempat. Betul tak? Bulan nak duduk di atas tu. Bulan ada berapa bulan di Malaysia ni? 1 bulan atas tu. Baik. Bulan di di Mesir. Bulan hak duduk di Malaysia kita duduk nampak ni ke hak yang kita duduk nampak di Mesir hak tu juga ke bulan lain tu? Sama bulan tu. Okey. Hak nampak di Mekah bulan yang sama. Hak nampak di Amerika Syarikat bulan yang sama. Baik, bulan dia pergi ke mana malam ni? Ni kalau kita ni orang Malaysia, orang Thailand malam ni nampak bulan juga sama. Adakah orang Thailand boleh kata bulan telah berpindah ke Thailand? Orang Malaysia pula telefon, tak, bulan tetap dengan kami di Malaysia. Mana apa pergi ke Thailand? Thailand kata, mana boleh ni, duk nampak atas kepala aku ni, bulan di tempat kami lah ni. Orang Mekah pula telefon, baiklah lagi, kata, bulan kat kami. Kakak boleh mengaku semua kan? Tak, bulan tetap di tempat yang sama dan orang semua di tempat negara masing-masing yang waktu tu malam nampak bulan pada waktu tu. Betul? Dan ada orang boleh mengaku kata bulan berpindah tempat. Tak, bulan tak pindah tempat. Bulan duduk di situ dan dilihat di banyak tempat. Kalau bulan salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala boleh dilihat di banyak tempat dalam masa yang sama dia tidak berpindah tempat. Bagaimana dengan Nabi sebagai ketua kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang lebih tinggi kedudukan Nabi daripada bulan. Boleh tak kalau kita nak nampak di mana-mana tempat dan Nabi tak berpindah pun daripada maqam Nabi SAW? Apa yang mustahil? Kalau bulan kamu nampak depan mata tidak mustahil berlaku, bagaimana dengan Rasulullah? Dia kata bulan duduk di atas, Nabi duduk dalam tanah, buat elok sikit. Dia buat bandingan macam tu untuk tidak melihat, tidak boleh dilihat Nabi SAW. Tak. Bukan tu mi'yar. Poin kita lah ni, yang ni makhluk, Nabi kita Sayyidul Makhlukin, ketua segala makhluk. Boleh dia lihat di mana-mana tempat. Tak masalah. Baik, dakwaan yang kata kalau Nabi keluar nanti orang akan jadi sahabat, tak akan berhenti. Jadi orang yang melihat Nabi tadi jadi sahabat. Tak. Kamu tak tahu ke ta'rif sahabat? Baik, yang sebut tadi ni, yang sebut tadi Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar tak tahu ta'rif sahabi. Imam Ibnu Hajar adalah Amirul Mukminin fil hadis. Kalau kita nak jawab macam tu, kita jawab sama-sama, kita bolehlah jawab dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata, kemas sangat budak ni. Aku syarah Fathul Bari. Tak tahu ta'rif sahabi. Sahabi maknanya daripada as-sahabah, maknanya man laqiya ma'an Nabi SAW mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Siapa yang bertemu dengan Nabi hala hayatihi, ketika Nabi masih hidup, dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Faham? Itu baru jadi sahabat. Dia syarat dia mesti dia hidup pada zaman Nabi dan beriman dengan Nabi pada zaman Nabi waktu masih hidup dan sempat bertemu dengan Nabi walaupun dia tak disyaratkan di sini mesti melihat Nabi. Cukup sekadar dia duduk pada zaman Nabi dan sama ada dia melihat Nabi atau Nabi melihat dia. Cukup Nabi. Contoh sahabat yang buta seperti Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, buta. Dia melihat Nabi, dia tidak pernah melihat Nabi. Tapi dia pernah duduk tak dengan Nabi? Pernah duduk dengan Nabi. Sahabat. Dan Nabi pernah melihat dia. Atau ada sebahagian ta'rif sahabat. Man ra'ahu Nabi wa ra'an Nabiyyu. Man ra'ahu Nabiyyu wa ra'an Nabiyya. Minta maaf. Sesiapa yang pernah melihat Nabi dan Nabi melihatnya. Man ra'ahu Nabiyyu, siapa yang pernah dilihat oleh Nabi, wa ra'an Nabiyya, dan Nabi pernah melihatnya. Dan dia pernah melihat Nabi. Maka tu pun dipanggil sahabat. Tapi ta'rif tadi akan jadi terlalu panjang. Ta'rif pendeknya, siapa yang pernah majtama'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, yang pernah bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi ketika Nabi masih hidup di dalam alam dunia, bukan alam barzakh. Maka terkeluarlah ta'rif sahabat tadi pada orang yang beryaqazah dengan Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya para ulama yang menolak yaqazah tidak berlaku khilaf secara hakiki pun. Khilafnya adalah khilaf lafzi sahaja. Kenapa? Ini saya takkid dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh ahli Majlis Fatwa Mesir. Dia kata, di mana khilaf lafzinya? Dia tanya kat saya balik. Saya kata, Maulana, khilaf antara Imam Ibnu Hajar, Al-Habib Hussein Al-Ahdal dengan para a'immah yang lain tentang masalah yaqazah dengan Nabi ini setelah wafatnya Rasulullah hanya khilaf lafzi sahaja. Maka kata Syekh,
Mana wajah kata kamu sebut tadi, dalil kamu kata itu khilaful lafzi? Saya kata, kerana mereka menafikan ijtima', menafikan ta'addudi al-ashbah atau ta'addud az-zawat. Berbilang-bilang zat itu yang dinafikan oleh para ulama. Yang mereka nafikan tadi, kalau Nabi berada dalam maqam, dalam masa sama, Nabi juga berada di Tarim. Nabi juga berada di di Malaysia waktu itu, ataupun di Syria dan semuanya bertemu dengan para ulama, bermakna jasad Nabi akan berbilang-bilang. Ta'addud az-zawat mustahil aklan. Itu mustahil akal. Ta'addud zat mustahil. Berbilang-bilang zat mustahil. Tapi kalau berbilang surah, berbilang gambaran saja. Macam saya sekarang di sini, dalam handset ni, dilihat di seluruh dunia. Kalau tengok, TikTok. Hak ni pula dalam YouTube, dalam Facebook, contohnya. Di semua orang tengok saya, di mana duduk tengok saya malam ni, nampak di Kuala Lumpur pun nampak saya. Tapi tu bukan saya. Hak dalam Facebook tu bukan saya. Tu gambaran saya saja. Saya ni duduk sini. Lepas tu saya akan duduk di banyak tempat nanti. Tak, gambaran saya saja ada di banyak tempat, saya tetap di sini. Jadi mana kita tengok TV, seorang Perdana Menteri tengah bercakap, dia sedang duduk di rumah Perdana Menteri contohnya. Dia bercakap dan dilihat di TV rumah kita ni, rumah kita ada 4 TV. 4 tu buka, tu dia. Buka rancangan yang sama. Di tingkat atas TV, dalam bilik dia pun ada TV, dekat ni pun headset dia pun dia buka juga. Semua. Maksudnya Perdana Menteri ada 7. Kalau rumah dia ada 7 TV, kali dengan handset dia kali kira 7 Perdana Menteri. Tak, Perdana Menteri satu duduk di sana aja. Duduk di tempat rumah Perdana Menteri, tapi dilihat di banyak tempat. Maksudnya apa dia? Gambaran dia saja yang berbilang-bilang. Maka Syekh kata apa kepada saya? Naam, anta 'alal haqq. Kamu dengan kebenaran. Syekh kata, kamu cakap tadi betul. Syekh sebut kata saya, kata, pandangan kamu tadi betul. Kenapa? Kerana khilafnya hanya khilaf lafzi saja, bukan khilaf hakiki. Mereka tidak menafikan pun berlakunya yaqadhah dengan makna yang kamu sebutkan tadi. Mereka menafikan kalau ta'addud az-zawat. Itu makna yang disebut dan ditakkid oleh guru saya. Patah balik masalah ni. Saya pun tak mau cakap panjang ni, pukul 9 dah. Macam mana? Ada berita? Malam ni tak pasal hari. Tak pasal hari? Pasal hari Selasa. Tak pasal hari Selasa. Tidak terawih pula kami kat sini hari ni. Baik. Jadi, cerita tadi tak habis lagi ni. Cerita tak habis lagi ni. Cerita dia, lalu dia pun sebut kata, kamu tengok dalam mimpi wahai Habib, saya hak khatib ni, kata dia, saya tengok Nabi yaqadhah tu. Nabi, saya tanya kat Nabi semalam, malam ni raya ke ya Rasulullah? Malam raya ke? Rasulullah kata, na'am. Nabi kata, ya. Tu nak buat macam mana? Nabi. Lepas tu kata Habib tadi, kaifa dhalik? Macam mana boleh jadi macam tu? Saya mimpi jumpa Nabi. Dan Nabi sebut jelas-jelas depan saya, Allah. Maka kata khatib, alam yablughka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah sampai kalam Nabi kepada kamu? Apa hadis Nabi? Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasa kamu dengan melihatnya dan berbuka puasa juga kamu ketika melihatnya. Melihat apa di sini? Di sini hu tu. Hu ni ada dua. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ha di sini hilal. Tapi Syekh sebut di sini untuk depa dua. Sumu li ru'yatih, kamu puasa kerana melihat Nabi. Wa aftiru li ru'yatih, dan buka puasa juga kerana melihat Nabi. Saya tengok Nabi, kamu pun tengok Nabi. Jadi hi itu dhamir tadi balik kepada Nabi. Faham tak ni? Dia tak baca kepada hilal. Sebab ni depa sembang dua orang. Ni jangan duk pergi salah faham lagi. Wahabi ni bukan boleh kira ni. Ku geram Wahabi ni. Satgi dia akan kono pula kata tengok. Balik hi pula kepada Nabi pula. Bukan hi tu kepada hilal ke? Tengok kita duk cerita tentang apa ni. Hak ni perbincangan di antara dua wali ni. Jadi dia kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Faqala bala. Balaghani zalik. Ya, bahkan sampai hadis tu kepada aku. Qala al-Qatib, ru'yaka ru'ya manam. Mimpi kamu tadi mimpi. Hadhihi ru'ya haq. Mimpi kamu benar. Benar juga. Rawaha siqat, anis siqat. Dan mimpi tadi diriwayatkan daripada siqah kepada siqah. Daripada siqah. Mengambil sampai kepada Nabi. Nabi kata apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Nabi, siapa tengok aku dalam mimpi, maka dia bermimpi benar. Dia melihat kebenaran.
man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah. Dalam hadis yang lain, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tak akan mampu menyerupaiku. Tengok aku dalam mimpi itu aku, kata Rasulullah. Baik. Wa takallam bihi fil yaqadhah. Dan aku juga dan Nabi pernah bercakap dengan mimpi tersebut. Minta maaf. Hadis tadi Nabi cakap, bukan, aku pula bercakap dengan Nabi secara jaga. Faqala al-habib 'inda dhalik, jazakallahu 'anna khaira, kalamuhu sallallahu alaihi wasallam haqqun wa kalamuka haqqun, hatu tamra wal ma' wa aftara wa kharaja wa shalla ma'humul 'aid. Tu dia kata, kamu benar wahai khatib, kamu telah sampaikan kebenaran. Saya mimpi semalam pun benar. Saya dengar mimpi itu benar. Dan kemudian ucapan kamu juga benar, maka kedua-duanya benar. Jadi apa yang nak kena buat? Hati tamra wal ma', buat ayak dengan tamak, kata saya nak buka puasa waktu lah. Kenapa? Karena yang kamu lihat juga benar, yang saya mimpi juga benar. Cuma kenapa dia dahulukan yang lihat pada waktu tersebut? Kenapa dia tak dahulukan mimpi dia? Karena mimpi ihtimal. Karena kemungkinan tersilap dengar. Mungkin Nabi tidak jawab la, tapi didengar la karena terlalu gembira. Boleh jadi. Sebab tu dalam kitab Kashful Lisan dijawab oleh para ulama. Kalau seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah SAW ditanya kepada oleh orang tersebut, ditanya, Rasulullah, adakah esok masuk puasa? Nabi kata, na'am. Tengok-tengok, kerajaan letakkan waktu itu dengan hukum falak. Kata, tidak pada waktu itu. Maka nak ikut yang mana? Ikut yang dilihat dengan mata kepala para ahli al-falak, ahli falak. Jangan ikut dengan mimpi dia. Kenapa? Mimpi dia benar. Dia bukan mimpi tak jumpa Rasulullah, dia mimpi jumpa Rasulullah. Cuma jawapan tadi. Sebab tu Nabi kata apa dalam hadis ni? Kata Maulana Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah jawab balik. Kenapa pula mimpi tak benar? Kan Nabi jawab dah. Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Nabi tak kata, man ra'ani fil manam faqad sami'al haq. Siapa tengok aku dalam mimpi, dia mendengar kebenaran. Tak. Nabi kata, siapa tengok aku dalam mimpi, maka dia melihat kebenaran. Yang dilihat tu benar. Tapi yang didengar mungkin tak benar. Karena kamu silap dengar. Tengok, dakik kalam para ulama ketika jawab hadis tadi. Nabi tak kata, man ra'ani fil manam faqad sami'al haq. Siapa mimpi jumpa aku, maka dia mendengar kebenaran. Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Dia melihat kebenaran. Dia lihat aku. Tapi kalam aku kemungkinan berlaku tasyabuh. Kalam aku dalam mimpi tadi mungkin berlaku kekeliruan. Kamu silap faham. Atau kamu terlampau seronok sangat sampai terdengar kalam lain waktu tu. Tapi kamu mimpi tengok aku. Ya, tengok aku. Maka tengok macam mana ulama faham. Terus dia kata apa? Hati tamra wal ma', bawa ayak dengan tamar, dan aftara zalikal yaum wa kharaja ila salah, dan keluar pergi untuk tunaikan solat. Tengok macam mana ulama punya kefahaman dengan masalah tadi. Dan barakallah kepada para ulama kita. Semoga Allah telah muliakan mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Karena dengan sebab mereka kita dapat memahami agama Allah Azza wa Jalla. Sama. Lepas tu ibu ayah dirahmati Allah, saya tidak mau panjang kalimah saya. Cuma itu banyak dah cerita kita dengar. Ada sebahagian para awliya zaman dulu dijadikan mereka sebagai tanda. Tapi bukan tu sebagai tanda kita masuk Ramadan. Tanda nak tengok ketika berlakunya kekeliruan. Al-Imam Abdul Qadir Jilani rahimahullah diceritakan oleh ibu beliau. Dia kata beliau, lamma wada'tu waladi Abdul Qadir kana la yarda'u sadiyahu fi nahari Ramadan. Aku ketika mana melahirkan anakku Abdul Qadir Jilani, Sidi Abdul Qadir Jilani, Sultanil Ulama, Sultanil Awliya. Kata beliau, ketika mana beliau dilahirkan, dia tidak pernah minum susu aku ketika bulan Ramadan. Sidi Abdul Qadir Jilani waktu kecil, bulan Ramadan dia tak akan minum susu ibu dia, siang hari. Nah, walaqad ghumma 'alan nasi hilalu Ramadan. Satu tahun tu, satu bulan tu, bulan Ramadan orang tak nampak anak bulan. 29 ya, malam 29 macam inilah. Berlaku ghumma, maka dia jadi tak nampak. Tak nampak tu sebab jadi mendung ataupun kabus yang terlalu tebal. Jadi tak nampak. Jadi orang jadi keliru. Dan kemudian orang duk sembang pula, sebahagian kata nampak, sebahagian kata tak nampak. Yang nampak pula bukan yang siqah, seperti perempuan ke kanak-kanak ke, pakat duk heboh pada waktu tersebut. Jadi macam mana nak buat ni? Maka esok jadi yaum syak lah. Hari syak. Hari syak tak boleh puasa. Lalu mereka nak pergi tengok
Dan benar macam nak bagi takkid, betul ke sungguh ni? Lalu mereka pun pergi tengok dan ditanya kepada ibu Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Lalu bila ditanya, kata dia, innahu lam yaltaqimul yawm sadia. Dia tak minum susu pada hari ini. Pagi ni tak minum susu. Summa tadah anna zalika al-yawm kana min Ramadan. Baru jelas lepas tu bila cek balik, dah memang hari itu hari Ramadan dan dia tidak makan pada siang Ramadan. Washtahara bi baladina fi zalika al-waqt annahu wulida lil ashraf waladun la yarda'u fi nahari Ramadan. Pada hari tersebut hebohlah di negeri Iraq pada waktu tersebut. Kata kami ada anak daripada cucu Nabi SAW yang mana dia tidak minum pada siang Ramadan. Dijadikan dia sebagai tanda, kata Ramadan telah masuk pada hari tersebut. Ibu ayah semua, 1 minit. Ramadan kali ini kita niatkan untuk penuhkan dengan ibadah sungguh-sungguh. Pertama, kena letak taktib kita. Kita kena letak, panggil mak anak-anak kita, cucu kita. Tapi kalau tak pernah panggil itu pelik jugalah kan. Lagi cucu pun kata, tuan nak mati dah ni. Tapi kalau kata boleh panggil sembang-sembang duduk, tahun ni nak buat apa? Kamu nak cadang ibadah apa kamu buat? Sembang macam tu. Bukan esok nak makan apa? Esok tok nak masak ni. Nak makan apa? Abang. Lepas dia tanya makanan. Tu cucu ni dibina, anak dibina dengan makan saja tiap-tiap minggu. Tiap-tiap hari bincang makan apa dia nak kena makan. Orang zaman dulu, mereka akan bersembang tentang ibadah apa yang mereka akan tumpu dalam bulan Ramadan. Tu zaman dulu macam tu. Tak zaman dulu sangatlah. Hak dekat-dekat ni pun ada Al-Habib Abdullah bin Husain rahimahullah. Idza aqbala Ramadan, diceritakan kalau masuknya Ramadan, jama'a auladahu wa ahadahum ala ziyadatil amal fi. Dia akan kumpul anak-anak dia. Al-Habib Abdullah bin Husain. Dia akan kumpul anak-anak cucu dia dan kemudian dia akan kata, kita kena berjanji bulan ni, Ramadan ini kita akan sungguh-sungguh dengan ibadah. Tu dulu. Panggil. Ni, panggil anak-anak kita. Jumpa. Tahun ni, Ramadan penuh-penuh. Kalau anak dah umur 7 tahun, Qamariyah, tepat umur 7 tahun, dia dah kena mula suruh dah anak untuk puasa. 7 tahun Qamariyah nah, 7 tahun kiraan bulan Islam. Jangan kira 7 tahun bulan Masihi, 7 tahun bulan Islam. Lepas tu kena tahu bulan Islam kita umur cukup lagi 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun. Yang ni tempoh untuk disuruh oleh ibu ayah. Mak ayah kalau tak suruh anak puasa pada waktu tu, suruh. Bukan suruh saja. Supaya kita kata sum. Sum ya bani, ya bunayya. Wahai anakku, puasa. Wa illa darabtuk. Dia kena tambah belakang, tahdid. Kata Imam Zainuddin Malaibari As-Saghir dalam kitabnya Fathul Mu'in, syarah pada Fathul Mu'in. Dia kata Fathul Mu'in syarah kepada Qurratul Ain. Dia kata apa? Anak-anak disuruh untuk semayang termasuk puasa. Sekali dengan puasa. Disuruh bukan suruh saja. Disuruh bersama dengan tahdid. Tahdid apa dia? Ancaman. Kalau tak puasa, tibai. Tapi tak tibai. Sebab umur 7 tahun. Dia kena tahdid. Dia bukan suruh puasa saja. Suruh puasa dan kalau tak puasa, tibai. Kan sebut macam tu. Kalau tak sebut macam tu, berdosa. Ibu tadi masih lagi dikira berdosa. Faham? Sebab tu dalam hadis sebut apa? Muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin. Suruh anak-anak kalian untuk sembahyang umur 7 tahun. Wadribuhum ibna 10 sinin. Dan pukul mereka umur 10 tahun. Faham? Disuruh untuk ni. Baik, suruhan tadi disuruh untuk siapa? Muru auladakum tadi ni disuruh kepada anak ke disuruh kepada pak? Disuruh kepada pak hadis tu sebenarnya. Dan kat anak tu tak wajib pun. Jadi duduk faham. Muru auladakum, dia kata, tengok budak-budak kena mayang. Hadis ni, tak. Karena kaedah dalam ulama sebut dalam kaedah usul, al-amru bil-amri bisyai' laisa al-amru bidhalika syai'. Faham nak balok? Al-amru bil-amri bisyai' laisa al-amru bidhalika syai'. Suruh dengan suruh kepada sesuatu, laisal amru bidzalika syai', bukanlah suruhan kepada perkara tersebut. Jadi disuruh untuk suruhan. Maka kalau kita suruh kepada anak untuk sembahyang, dalam hadis itu disuruh untuk anak sembahyang. Termasuk sekali dengan puasa. Adakah yang wajib kepada anak tadi? Tak. Yang wajib adalah kepada yang suruh tu.
Maknanya muru auladakum tu suruhan daripada Allah kepada ayah tu untuk suruh. Maknanya kalau ayah tak suruh, berdosa ayah. Berdosa mak, berdosa datuk, dan juga berdosa kepada wasi, orang yang diwasiatkan untuk jaga anak kalau dah mati mak ayah dan juga penjaga, dan juga qayyin kalau tidak ada wasi, tidak ada orang yang diwasiatkan untuk jaga anak. Maka yang ditanggungjawabkan oleh pihak kerajaan contohnya untuk menjaga anak-anak tadi, kalau tak suruh, berdosa kepada mereka. Bukan budak tu berdosa, kerana budak tu tidak taklif lagi. Maka yang berdosa adalah ibu dan ayah yang mengabaikan suruhan tadi. Maka kena suruh anak. Tengok Habib Hussein dia buat apa? Habib Abdullah bin Hussein dia kata, dia akan kumpul anak-anak dia, lalu ditanya, kita kena berjanji untuk buat amal sungguh-sungguh pada Ramadan ini. Sa'alahum wahidan amma yuriduna ziyadatahu minal amal. Lalu ditanya seorang-seorang, kamu nak buat apa tahun ni? Kawan ni kata nak tambah Quran, nak kena qadha, nak kena khatam. Kawan ni pula, saya nak kena semayang tarawih 20 rakaat. Saya tak mau buat 8, saya nak 20. Yang ni pula kaza. Bukan berkelahi 8 ke 20. Tak buat 20. Ni duk berkelahi 8 20, pergi kedai kopi lepas tu. 8 budak, 20 budak. Dia kata, sunat ya yang tu. Nah, kemah ke dia. Nah, sunat ya yang tu haram tak buat. Orang sunat yang tu lah nak buat. Dia sunat je yang tu untuk dia tinggal. Mereka mana kita? Dia kata kita tidak sungguh-sungguh pun sebenarnya dengan agama. Kita hanya sonok dengan nafsu kita saja. Tak nak berkelahi nombor satu. Tak beramai, kita paling belakang kali. Faham? Kita tu bukan orang kampung ni lah, orang kampung lain. Nah. Walamma zakara kullu wahidin naw'an minal amal bakal habib. Bila orang dah pakat sebut dah amalan masing-masing, anak-anak cucu dia sebut, saya nak tambah ini, saya nak tambah ini, saya nak tambah amalan ini, saya nak tambah amalan itu. Anak cucu dia sembang macam tu, maka dia menangis. Yaqulu abki li annani ma aqdiru an azida amalan. Dia kata, saya menangis kerana saya tidak mampu lagi menambah apa-apa amalan. Apa makna saya tidak mampu menambah apa-apa amalan, Alif Najmi? Apa makna dia kata saya tidak mampu menambah apa-apa amalan? Kerana kata para ulama, li anna jami'a awqatihi qabla Ramadan fi ibadatin. Kerana waktu dia sebelum Ramadan lagi penuh dengan ibadah dah. Hak dia pun sebut tu, anak cucu dia nak tambah tu, dia memang nak buat dah tu. Sebelum Ramadan pun dia buat tu dah. Masuk Ramadan dia kata nak tambah apa lagi ni, semua aku nak buat dah. Dia menangis kata tak boleh tambah. Habis dah waktu aku memang penuh dah dengan semua yang kamu sebut tu. Tapi dia sebut, aku tak mampu lagi untuk tambah lagi. Kenapa? Karena semua dia telah lakukan dalam bulan sebelum Ramadan lagi, dan dalam bulan Ramadan dia akan ulang balik benda yang sama dan tak boleh tambahan lagi. Karena yang kamu semua sebut tu saya dah buat dah semua, dan saya akan buat semua tu juga. Nampak tak? Lalu kata dia kepada anak-anak cucu dia, ya auladi hal minkum man yabi'u li waqtahu. Wahai anak-anakku, ada tak siapa-siapa di kalangan kamu boleh jual waktu dia dekat saya? Saya nak waktu dia untuk saya tambah amalan saya lagi. Waktu kita sama. 24 jam, saya 24 jam, Fulan 24 jam, kawan ni pun 24 jam, Amirul 24 jam, Ali Najmi 24 jam, Fulan ni 24 jam. Semua 24 jam. Tapi 24 jam kita sama, antara satu sama lain, dan itu sama. Dan kawan ni 24 jam dia dengan ibadah kepada Allah, kita 24 jam, kita mungkin 10 minit ibadah, yang lain adalah dengan khabah habis semua. Ataupun ada benda lain yang kita lakukan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Dan disebut oleh para ulama, kita kena niat pada bulan Ramadan ni dengan ibadah yang banyak, insya-Allah. Moga semangat kita tu akan berterusan sampai habis Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak keluar dalam bulan Ramadan melainkan diberi oleh Allah dengan hati yang bening. Para wali Allah Ta'ala zaman dulu, la yakhrujuna min ramadana illa wa hum mukashifuna. Mereka tidak keluar daripada Ramadan melainkan hati mereka telah diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala untuk melihat apa yang ada dalam hati orang lain. Habis Ramadan, dia boleh tengok dalam hati orang lain duk cakap apa. Hak tu memang Ramadan mereka baru dia tahu terima ke tak. Kita, kalau habis Ramadan setakat ni tak pernah lagi jadi itu dah. Pernah lagi. Habis-habis Ramadan terus dengar bunyi. Weh, tengok abang ni. Oh, rupanya dia nak suruh berhenti cepat. Dah lama sangat ni, Syekh ni. Lapak nasi ni. Contoh, kan? Dah kita kata kan? Tak kata. Dia kata dengar pula kawan ni pula sebut. Syok, buat mic tak mau berhenti. Ada itu. Mana tahu kan? Kalau dengar macam tu kan, dia dengar tu maksudnya puasa dia baru diterima. Sebahagian para wali kalau tak dengar yang tu daripada hati orang, mereka akan angkat tangan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan saya. Puasa saya tahu ni tak diterima olehmu, ya Allah. Tu dia tahu tu. Kita zakat ni tak ada lagi dah. No?
Duk dengar tu tak ada lagi lah. Boleh. Allahu Akbar. Jadi moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita dan jadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang bersemangat untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagi jadi puas hati sungguh-sungguh untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Saya sekat tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf atas kesilapan bicara saya, dan saya dah ambil masa yang sangat panjang kepada ibu ayah semua. Mula-mula kata tak ceramah kan, sebab baca kitab tu jadi panjang sikit tu, minta maaf semua. Bukan ceramah saja tu, baca kitab, lepas tu ulah-ulah sikit-sikit gitulah. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syukri kerana sudi jemput saya datang ke sini, dan insya-Allah ada rezeki peluang kita bertemu lagi pada masa akan datang. Pada kali akan datang kita akan bertemu semula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.